Bagaimana agaknya kita melihat amalan kita. Kalau kita kata sudah banyak membuat amalan, tapi andai kata amalan itu sekadar amalan zahir, maka kita bimbang. Kita bimbang ibadah itu tidak diangkat Allah sebagai ibadah yang diredai. Sebab itu sekali lagi Nabi kata apa? Kita kata ulama juga mengatakan bahawa tidak ibadah yang paling dicintai Allah. Ibadah yang paling dicintai Allah adalah ibadah hati atau ibadah batin atau ibadah jiwa dibandingkan dengan ibadah jasad. Ini tidak bermakna ibadah jasad tidak penting, kerana kedua-duanya harus tergabung. Maka dengan sebab itu mari kita lihat dulu apa agaknya ciri-ciri hati-hati yang dikatakan bersih, hati-hati yang dikatakan hidup, hati-hati yang dikatakan sihat. Ya, kalau setengah ulama mengatakan hati yang baik itu hatinya para nabi, para rasul dan orang-orang yang mengikut aturan dan perintah yang sudah diketengahkan oleh Allah dan Rasulullah. Kedua, hati yang sakit ini hati yang sekejap ada taatnya tetapi bercampur baur juga dengan kufurnya, ataupun antara baik dengan jahat, ataupun antara taat dengan tidak taat, ataupun antara kita kata membuat kerja-kerja yang baik dicampur juga dengan kerja-kerja yang dilarang. Maka itu kita kategorikan hati yang sakit. Yang ketiga, kita kata hati yang mati, hati yang sudah tidak dapat membezakan, sudah tidak merasa apa-apa kesalahan ketika melakukan apa-apa yang dilarang Allah, sudah tidak merasa janggal untuk melakukan apa yang dilarang Allah, dan sudah tidak merasa perlu untuk melakukan apa yang diperintah Allah. Maka mari kita sama-sama semak hati kita masing-masing pagi ini, agar apa-apa yang akan mendatang, kita sedang melalui ujian. Kalau hati itu sehat, hati itu bersih, maka kita mampu melalui ujian yang Allah bagi ini, yang katanya COVID-19 dan sebagainya, adalah satu daripada sentuhan Allah. Maka jalanilah dia dengan ibadah hati, bukan dengan ibadah zahir. Maknanya kita kata, bukan tidak penting zahir, jangan silap pula. Yang penting hati, zahir tak payah solat. Yang penting hati kena baik. Itu pun salah. Sebab itu kita kata kita diajarkan kedua-duanya sekali. Hati yang sihat itu apa yang dikata nanti? Apa tanda-tandanya dia sihat? Kalau itu kita kata hati yang bersih dan kalbu yang salim, dapat dilihat dari surah Asy-Syu'ara. Syu'ara ayat 88-89. Minta maaf banyak. Ayat 88-89 iaitu di hari di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini dorongan motivasi paling penting untuk kita menyemak, kerana Allah hanya terima yang bersih. Terima ibadah dari hati yang bersih. Ini sudah dijelaskan. Sebab itu sekali lagi kita harus tahu serba sedikit kekuatan hati yang bersih dengan ibadah-ibadah zahir, maka akan tergabunglah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Secara ringkas pagi ini kita huraikan sikit atau kita kongsikan sikit apa yang dikatakan oleh ulama tentang hati yang suci ini. Kerana hati yang suci ini akan membuahkan ibadah-ibadah zahir yang indah dan menggabungkannya dengan ibadah-ibadah hati atau ibadah-ibadah batin. Kalau kita kata ibadah zahir, itu ibadah yang kita lakukan dalam bentuk hariannya, seperti kita kata kita solat, kita puasa, kita ke Mekah, kita umrah, itu kita anggap ibadah zahir. Kalau ibadah zahir ini, ibadah sedekah dan sebagainya, itu ibadah zahir. Kalau ibadah ini tidak digabungkan dengan ibadah hati, maka ibadah ini akan menjadi sia-sia. Maka kita katakan orang hati yang baik dan kalbu yang salim, artinya kalbu yang tentram yang baik, hati yang selamat daripada mempersekutukan Allah dengan apa-apa alasan pun, tanpa alasan. Tidak ada alasan untuk dia menyekutukan Allah. Kekuatan bahawa melahirkan manusia yang hatinya bersih, jiwanya, kita kata jiwa-jiwa yang salim ini, sudah pasti pertama ramuannya ialah tauhid kepada Allah. Tidak akan mempersekutukan Allah dengan apa-apa pun, dengan alasan apapun, dengan situasi apapun.
Okey, kadang-kadang kita kata kita ni berubat, kita ni usaha je. Kita jumpa orang sana, kita jumpa orang sini. Tapi sekali lagi kita nak katakan, kekuatan-kekuatan yang nak diangkat ini, kekuatan yang bukan main-main. Kekuatan yang Allah sudah janji, hanya mereka yang hatinya bersih sahaja. Kenapa Umi nak minta kita jadikan hati kita paling bersih? Kerana zaman pula. Situasi sekarang ini banyak mendorong, banyak mencecah hati-hati, banyak merosakkan fikiran kita. Ya Allah, bila nak habis COVID ni, apa halnya lama sangat. Kita dah begitu, banyak dah jemu duduk rumah, dah tak boleh, dan macam-macam lagi. Kan? Maka kalau hati yang bersih, maka dia tetap menerima apa yang Allah berikan ini, dan dengan hati yang bersih, tenteram dan damai, dan terus memanjatkan ruang-ruang untuk bersama, ruang-ruang untuk berada dengan keluarga ini, untuk menukar rumah kita jadi raudah, untuk menukar rumah kita jadi masjid dan surau, untuk menukar anak-anak kita jadi hamba dunia, hamba buku, hamba ujian kepada hamba-hamba Allah. Tapi kadang-kadang kita rasa terleka. Kadang ada beberapa jemaah mengatakan, duduk rumah, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Masya Allah. Benarkah Allah bagi kita duduk rumah ini satu kebetulan? Atau satu masalah? Allah pilih kita duduk rumah kerana kita sudah terlalu lama tidak kenal anak kita secara hakikat. Kita tak kenal anak kita secara, apa kita kata, secara akidahnya. Kita kenal fiziknya, tapi kita tak kenal hubungan dia dengan Allah dekat ke jauh. Kita nampak dia solat, tapi benarkah solat itu membantu dia untuk tidak melakukan apa-apa yang mungkar, tidak melihat melayari laman-laman yang tidak dibenarkan, tidak melihat gambar-gambar yang sudah dinobatkan sebagai berdosa. Maka sekali lagi mari kita gunakan ciri-ciri hati yang bersih ini. Pertama tadi kita katakan dia tidak mensekutukan Allah, bermakna kekuatan imannya sangat kental. Kekuatan imannya sangat teguh dalam apa keadaan pun. Sekarang kita diuji. Kita susah hati pasal masjid, kita susah hati pasal macam-macam. Kita susah hati pasal duduk rumah. Apa kata kalau tak boleh duduk rumah? Tak letih ke? Kita sudah biasa tak duduk rumah. Maka bangun balik kebiasaan. Allah kata jadikan rumah kamu syurga. Nabi pesan baiti jannati. Kenapa syurga kita buat kita sengsara? Malah data-data menunjukkan banyak pergaduhan, banyak perkelahian. Ada yang bunuh diri, ada yang perceraian, ada yang penderaan. Macam-macam. Mengapa ini terjadi? Terjadi kerana kita tidak mengaitkan, tidak memasangkan kita punya internet line itu, jalur lebar dengan Allah itu sudah terlalu lama kering. Maka kedua kita kata, siapa agaknya yang memiliki hati yang bersih ini, hati yang suci ini, jiwa yang salim ini, mereka yang mengikhlaskan segala perhambaan mereka hanya semata-mata kepada Allah, dan baik di dalam bentuk kehendak, cinta, tawakal, inabah ataupun kembali, ataupun kita katakan muhasabah diri, takut dan mengharap. Ini di antara perasaan-perasaan yang selalu masuk ke dalam jiwa yang suci, jiwa yang bersih, hati yang bersih. Sebab itu sekali lagi kalau kita melihat, kalau kita bandingkan Saidina Abu Bakar dengan kita. Saidina Abu Bakar masuk Islam hanya di umur 30 lebih, 36, 38 begitu ikut sirah. Dan hanya sempat puasa 11 kali. Okay? Bermakna kalau umur 38, kemudian meninggalnya sama dengan Nabi, 63, berapa banyak solatnya? Solat Saidina Abu Bakar jauh lebih, lebih sikit. Kita lebih banyak solatnya. Kita lebih banyak puasanya. Namun begitu, Nabi pernah mengatakan bahawa kalau ditimbang imannya Saidina Abu Bakar, dikumpul seluruh penduduk langit dan bumi, dikumpul seluruh umat di dunia ini, dimasukkan dalam dacing timbangan. Maka seluruh penduduk dunia duduk di sebelah, dan Saidina Abu Bakar duduk sorang-sorang di sebelah. Nak menunjukkan kepada kita bahawa hati yang bersih itu tidak sekadar kerana banyak solatnya, banyak umrahnya, banyak hajinya, tetapi adalah kunci utamanya. Saidina Abu Bakar memiliki hati paling bersih, paling damai, sebab dia sudah mewakafkan seluruh kerja buatnya,
seluruh hartanya semata-mata kerana Allah. Dengan keimanan ini sahaja, Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi orang tertinggi, terbaik di mata Allah dan di mata Rasulullah, juga di mata ummah. Maka itu membuktikan bahawa kekuatan ibadah batin atau ibadah hati jauh lebih besar. Walaupun ibadah zahirnya tidak sebanyak mana, tetapi disebabkan sucinya hatinya. Okey, ataupun itu satu bukti, contoh. Kemudian kita membaca pula kisah yang diriwayatkan oleh ulama tentang siapa yang paling awal masuk neraka. Kalau pada kita mungkin penzina, mungkin pemabuk, mungkin perompak, mungkin macam-macam yang membuat dosa-dosa besar itu. Tetapi sudah dinobatkan oleh Rasulullah bahawa yang akan pertama masuk neraka itu 3 orang yang sangat hebat. Yang pertama dikata orang yang meninggal dalam peperangan, jihad. Tidak ada ibadah paling tinggi dalam Islam selain jihad. Tetapi orang yang berjihad ini sahaja belum layak untuk masuk ke syurga kerana disebabkan niatnya. Allah tengok apa di dalam hati kita. Allah tengok apa di luar kita. Allah tengok apa di depan kita. Allah tengok apa di belakang kita. Maka kekuatan yang kita nak bangun sekali lagi. Okey? Mengapa yang masuk pertama, 3 golongan yang masuk pertama ke neraka bukan orang pezina, bukan orang jahat, bukan pemabuk, bukan pelacur. Okay. Yang mula-mula masuk adalah hamba Allah yang sudah berjuang fisabilillah, sudah berjihad, mati dan matinya pun dalam peperangan. Tetapi disebabkan hatinya, kerana niat itu di hati. Niat itu ibadah hati. Sebab itu tidak ada yang paling sulit untuk kita jaga selain menjaga niat. Niat nak tergelincir, iblis ada di atas, di bawah, depan, belakang, kiri, kanan kita. Itu perjanjian iblis dengan Allah. Ya Allah, kalau kamu sudah laknat aku, maka bagi aku hidup sampai kiamat untuk aku musnahkan semua. Aku musnahkan, aku hancurkan, aku rosakkan iman hamba-hambamu. So, Allah kata silakan, kamu tidak akan dapat mengganggu umat-umat aku yang kekal, kuat, kukuh imannya, yang bertakwa. Ini yang kita nak kejar sekarang. Maka sekali lagi mari kita lihat bahawa mengikhlaskan seluruh kerja buat kita, mengikhlaskan seluruh ibadah, mengikhlaskan seluruh sedekah, mengikhlaskan seluruh yang kita lakukan tidak kerana orang tetapi hanya kerana Allah. Ini merupakan kita kata satu lagi tanda, satu lagi proses, satu lagi tanda untuk mengubah diri kita supaya ibadah hati kita jauh lebih baik daripada ibadah jasad kita. Okay, ini yang sudah dicontohkan. Orang kedua yang dimasukkan ke neraka paling awal ialah mereka yang berilmu. Mengajar ilmu apapun. Tapi niatnya semata-mata untuk, kalau kita kata yang perang tadi, ingin digelar sebagai pemberani. Jadi bila ditanya Allah, kata-kata apa sebab kamu pergi berjihad? Berjihad kerana-Mu ya Allah. Allah kata apa? Kamu bohong. Kerana niat kamu untuk dinilai atau digelarkan atau diangkat sebagai pejuang, orang yang berani. Kalau kita kata pengajar tadi, kamu nak diangkat, kenapa dia juga masuk neraka dulu? Kerana dia merasa mengajar itu, mengajar apa ilmu pun sekalipun, asalkan ilmu yang baik, hanya nak dikatakan dia orang berilmu, dia orang bijak, dia orang pandai. Maka sekali lagi, walaupun kerja zahirnya cantik, berjihad itu paling besar, cantik ibadahnya. Tetapi bila kerja jiwa, kerja ibadah batinnya, ibadah hatinya tidak menyatu dengan mahunya Allah tadi, maka dia tercampak ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Kedua, orang yang mengajar merasa dia nak dianggap dia pandai. Kalau dia pandai baca Quran, dia nak dipanggil dia qori. Kalau dia pandai berceramah, dia nak jadi penceramah popular, nak jadi public figure, macam-macam. Okey, maka itu juga, itu juga menyebabkan kita katakan kekuatan-kekuatan ibadah zahir dan ibadah batinnya hancur, tertolak. Ketiga, kita kata kekuatan yang nak dibangun juga
Ketiga orang yang masuk ke neraka kerana ibadah zahirnya adalah mereka yang bersedekah. Bersedekah itu ibadah zahir. Okey. Tetapi kalau bersedekah tidak kerana Allah, bersedekah kerana nak jaga perniagaan supaya lebih maju, bersedekah kerana nak digelarkan pemurah, bersedekah kerana ada banyak lebihan, bersedekah kerana nak jadi masyhur, nak dirakam sebagai penderma terbaik, terbanyak, tertinggi, maka sekali lagi orang ini dianggap. Sebab itu meringkaskan ceritanya. Itu sebenarnya cerita ataupun kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah. Maka orang yang ketiga tadi ialah penderma, pemberi, pesedekah. Kita bagi sedekah banyak-banyak. Sedekahlah kerana sedekah akan membantu kamu, akan mendinding kamu dari api neraka. Sedekah akan datang kepada kamu ketika kamu dalam alam barzah dan sebagainya. Maka kita katakan 3 orang ini kumpulan pertama yang masuk ke neraka walaupun kerja zahir mereka. Ibadah zahir mereka, ibadah yang mereka melakukan bukan calang-calang. Okey? Ibadah zahir mereka adalah ibadah yang paling hebat. Kekuatan-kekuatan yang nak dibangun ialah kekuatan bahawa kita katakan ibadah zahir kalau tidak diangkat dengan ibadah hatinya, maka ibadah itu tertolak oleh Allah. Ini contoh-contoh. Yang pertama pergi berjihad tapi nak dipanggil kuat ataupun pahlawan. Yang kedua yang berilmu kata nak jadi kata pakar. Yang ketiga orang yang bersedekah tetap nak digelarkan sebagai orang-orang yang kita kata pemurah. Umi nak bagi sekali contoh. Apa dia ibadah zahir, apa dia ibadah batin. Melalui contoh ini kita mungkin lagi cepat faham. Okey? Sebab itu kita kata, jika beramal, orang yang hatinya bersih ini, amalnya hanya untuk Allah. Ini yang kita udah, amalnya hanya untuk Allah. Sayyidina Abu Bakar hantar semua hartanya. Bagi semua hartanya untuk fisabilillah. Sama juga Sayyidina Khadijah. Korbankan seluruh harta yang sudah dikumpulnya sebelum menikah dengan Rasulullah. Kerana harta kekayaan Sayyidina Khadijah tu 1/3 daripada kekayaan yang ada di Mekah. Habis digunakan. Okey? Dia guna kerana Allah, untuk Allah. Untuk Allah. Sebab itu Allah janji sediakan rumah yang paling indah, yang paling sunyi terbuat dari mutiara. Untuk menggantikan kesibukan dia menyenggak, apa kita kata, menyokong usaha-usaha Rasulullah. Rumahnya dia tempat jadi keluar masuk untuk tarbiyah, membantu sahabat. Akhirnya di syurga diberikan dia sebuah rumah yang paling damai. Terbuat dari mutiara putih, kata Rasulullah. Untuk menggantikan riuh rendahnya rumah Khadijah di dunia. Sehingga dia tidak dapat namanya tentram. Dibekalkan dengan rumah yang paling tentram di syurga. Kerana apa? Kerana pemberian yang dibekalkan itu kepada Rasulullah untuk perjuangan agama semata-mata kerana Allah. Maka kita kata ibadah fizik, ibadah kita zahir yang dilakukan diangkat dengan ibadah batin hati kerana Allah, maka sekali lagi diterima sebagai ibadah yang paling utama.